sebagai pemain translasi tahun 70-an Banyak kau. Kepada peminat-peminat, jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Dan untuk hari ni punya program memang lain lah. Sekarang ni program ni semua gempak-gempak sikit kan. Yang datang ni bukan calang-calang orang, bukan calang-calang, the only dalam Malaysia. Sebenarnya sebelum tu nak cakap lah, kita ni sebenarnya baru nak cari apa pemain-pemain naturalisasi kan. Sebenarnya kita dah lama dah, kita terlepas pandang kan. Kita ada pemain sebenarnya, kita dah ada pemain import dah dulu. Lama 80-an, 90-an, 70-an kita dah ada dah pemain import. Orang dia lupa kan. Dan sekarang saya perkenalkan, saya berbesar hati sangat kerana coach dan juga bekas legend negara kan, Zainal Abidin Hassan. Saya perkenalkan, siapa yang tak kenal Zainal Abidin Hassan, orang cakap apa, bukan legend lagi lah, dia lebih pada tu lah. Kerana bagi saya pernah bermain dengan beliau. Semua tempat dia boleh main. Striker boleh, defend boleh, mana dia punya kualiti lah, letak dekat mana pun dia boleh main. Dan dia boleh katakan penyerang terunggul di Malaysia. Kalau kita tengok pada rekod dia dah banyak menjaringkan gol untuk pasukan negara. Okey, apa khabar Abang Zainal? Baik, Alhamdulillah. Yang pertama, Man, terima kasih menjemput saya di dalam program Azman sebagai pemain translasi tahun 70-an Banyak kau. Orang sibuk kan, padahal dah ada dah, terlepas pandang je. Translasi dia panggil aku, kau ajar. Masa tu tak payah susah-susah kita cari kan. Ya, dan saya pun mengucapkan selamat maju jaya kepada Azman, dan juga rancangan ini mengimbas kembali, mengingat kembali kepada peminat-peminat bola sepak, kepada pemain-pemain legend-legend kita. Bukan saja saya seorang, saya pun mengikuti siri ini dan siri yang amat baik, mengenang balik atau mengenang kembali legend-legend kita, mengimbau kenangan, menimbau kenangan. So okey, sebenarnya kita orang hari ni gagap sikit lah, bukan gagap, sebenarnya kita orang ni bersedih di atas berita yang kita orang terima, Coach Dollah Saleh kemalangan bersama keluarga. Itu yang kita nampak macam suara pun bergetar-getar. Sebenarnya selagi tak jumpa Coach Dollah, kita rasa macam orang cakap apa, tak selesa lah. Kita macam mana pun akan cari Coach Dollah untuk berjumpa dengan dia, sebab tak dinafikan lah, kalau sebut Zainal, Dollah Saleh ada. Ada Dollah, ada Zainal, lepas tu barulah muncul Azman. Barulah muncul saya. Diorang ni lah yang guide saya sebagai pemain Malaysia. Okey, sekarang Chip sorry nama glamour Chip. Okey, Chip. Alright, Chip. Perkenalkan Chip nama Chip yang betul-betul, bukan nama import nama betul. Okey, nama betul. Chip perkenalkan dulu. Okey, saya Zainal Abidin bin Hassan, lahir di hari tu Man Melaka, Dollah pun Melaka. Saya dekat Melaka, Jalan Melaka, dekat Jalan Melaka. Oh, Jalan Melaka. Okey. Melaka juga. Pasal kita 3 orang ni serasi. Dilahirkan di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Betul, city boy anak Kampung Baru. Dibesarkan di Kampung Baru, sekolah rendah di sekolah Jalan Padang Tembak. Okey. Di Geni Road dulu dipanggil, dekat Jalan Geni. Dalam kawasan PDRM. Sekolah Jalan Padang Tembak. Lepas tu sekolah menengah saya berpindah ke sekolah menengah Maxwell okay. Di Jalan Ipoh. Selepas tu terus ke
universiti banyak universiti kita masuk Man. Betul. Tapi semuanya latihan bola sepak. Ya, betul. Banyaklah universiti kan. Kalau setakat pelajar-pelajar ni dia masuk universiti satu je. Kita ni ingat dah lebih 10 masa kan. Okey. Inilah keakraban kita orang bersama dengan senior Saya masih menghormati sebab ni legend saya, Chip. Saya panggil dia Chip memang apa sekalipun saya ikut arahan dia. Inilah kelebihan Zainal Abidin. Dari segi permainan saya tak perlulah nak ceritakan. Saya rasa lebih baik Chip ceritakan dari mana Chip bermula dan mewakili Selangor dan selepas tu mencipta kejayaan-kejayaan. Panjang tu. Tak kita pendekkan je lah, ringkas je lah. Umur saya masa di kampung, saya memang minat bola pada kecil. Mengikuti jejak-jejak abang saya bermain untuk pasukan negara, Hanafi Ali, Khalid Ali. Jadi di situlah minat saya. Tapi dengan sebabkan tubuh badan saya yang besar Man, tiap-tiap kali saya nak main bola di kampung masa umur 9 tahun, 10 tahun, kawan-kawan saya akan meeting dulu. Kena meeting Jangan meeting dulu, bagi saya main ke tak. Sebab tubuh badan saya yang besar. Lepas tu dia orang panggil saya. Okey. Nama timbangan saya di kampung Din. Din Zainal Abidin. Din Din, kau boleh main tapi goalkeeper. Tapi tak, dulu memang siapa besar keeper, main goalkeeper. siapa kurus winger. Betul lah. Jadi nak main juga Man, goalkeeper pun goalkeeper kan. Janji dapat main. So di situ minat saya bermain, dan saya tiap-tiap petang bermain. Umur saya 9 tahun, 10 tahun bermain dengan budak-budak. Dan bila di sekolah, saya dipilih mewakili sekolah dan seterusnya kerana kehebatan dulu. Badan tubuh besar. Betul. Tak dinafikan. Saya pun lupa saya main position apa pun tak tahu. Aduh, kecoh tu. Menang saya skor. Janji main menang saya skor, kat bawah saya defend. So saya pun tak tahu saya main mana. Satu padang saya main. Lepas tu di situ saya dipilih mewakili Selangor. Tahun bila tu, Cik? 1974. 1974. Mana bersama dengan arwah Muqtadari semua Belum, arwah Muqtadari sini lagi. Okey. Lepas tu masa tu umur saya 12 tahun, saya dapat mewakili Selangor. Okey. Mula sekolah, lepas tu daerah, lepas tu saya dapat wakili Selangor. Untuk mewakili Selangor di dalam bola sepak Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Jadi di situ saya main MSSM. Tetapi habis di situ sebab dulu 12 tahun tak ada tournament international. Jadi lepas tu saya pindah form 1, form 2, form 3 saya pindah di sekolah Maxwell. Tapi form 1 tak ada team, form 2 tak ada team. So banyak saya bermain sepak takraw Man. Sepak takraw juga pun macam dola juga ni. Betul. Sepak takraw juga. Sepak takraw ke ni pakai kepala je. Saya feeder. Dan duduk depan jaring, badan besar. Sepak takraw ni memang sinonim. Sinonim dengan pemain bola sepak. Sebab daripada situ kita punya juggling lebih terkemas bila kita jaga bola. Jadi sepak takraw ni memang penting bagi untuk kita belajar kontrol. Jadi di situ. Tetapi bila form 3, form 2. Form 2 bila saya dah main sepak takraw, cikgu tu tengok saya boleh jaga bola dengan baik. Form 2 tu saya mewakili sekolah Maxwell bawah 15 tahun. Selama 2 tahun. Form 2. Lepas tu form 3 saya wakil lagi. Form 3 bawah 15. Bawah 15 lagi. Di situlah saya meningkat Man. 15 tahun saya meningkat, saya main untuk sekolah Maxwell. Lepas tu saya dipanggil mewakili Selangor bawah 16 tahun. Dan saya dapat bermain Selangor pergi ke Lion City. Lion City dan juga Lion City ni Razak Lion Cup City ni dulu belum, Razak Cup atas lagi Man. Lion City ni dulu bawah 16 antara negeri-negeri. Jadi daripada saya umur 14 tahun tu Man, saya duduk Kampung Baru, pasukan UMNO Selangor berlatih di Francis Road depan rumah saya. Depan rumah saya, dan coach adalah arwah
Raja Bola kita. Tahu Raja Bola? Tahu. Tan Sri Gani Mihat, Ya. bapa kesayangan Azman. Dia sayang mana. Di situ kan Tan Sri Gani Mihat nampak saya ada kaliber. Bila saya umur 15 tahun, dia suruh saya datang kelab Sultan Sulaiman tiap hari. KSS lah? KSS. Okey. Hari-hari saya kayu basikal pukul 2 sampai pukul 4. Kayu basikal je? Kayu basikal, saya pergi kelab Sultan Sulaiman, dia tunggu dekat kursi, bagi saya satu bola. Di situlah mana dia ajar saya semua teknik-teknik bola sepak bersendirian. So pukul 4 saya habis, pukul 5 kelab Sultan Sulaimannya pemain, UMNO nya pemain akan berlatih. Jadi saya tengok perlahan-lahan saya belajar sebab umur baru 14-15 man. Ya. So tak boleh lah main league. Tapi nasib saya baik, saya dapat mengikuti latihan bersama diorang, dan sebab itulah saya amat beruntung kan. 15-16 tahun saya dah wakil klub bermain di liga yang tertinggi di Selangor. Bila saya bermain liga tertinggi di Selangor, dan di situlah saya dipilih untuk mewakili Selangor sewaktu umur saya 17 tahun. Kenapa umur saya masa tu umur saya 17 tahun, dan kenapa saya pakai nombor 17? Mendiang Chow Kai Lam menjadi jurulatih Selangor. Kali pertama saya bermain Selangor Umur 17 tahun lah? umur saya 17 tahun masa tu. Okey. Umur 17 tahun, first game saya dipilih Piala Malaysia, bermain lawan Sarawak di Sarawak. Okay. Masa tu first trip saya bersama Selangor, Arwah Mokhtar, Santok, Mendiang Arumuga, semua ada, Ridwan Abdullah, semua ada. So saya yang termuda, yang pemain senior semua kutip baju kan. Ambil baju dia orang dulu, number dia orang dulu. So tinggal berapa lai baju, Mendiang Chow Kai Lam ambil baju baling kan. Saya pun hope. So satu, ada 3 pemain baru. Saya ingat lagi, semua hope. Saya pun urut man, macam kandang. Kan? Aduh. Macam kandang mah urut number man. Pum, man 17. 17, umur 17. Mungkin mendiang coach dia dah tahu kot. Tu dia campak baju nombor. Tak, memang nasib lah. Nasib lah. Saya pun baju tu memang ada, atas tu ada 4-5 light. Dia ambil, dia baling kepada pemain junior. Pemain senior datang ambil sendiri. Memang Cik minta nombor 17 lah sebenarnya. Saya tak minta, saya tak tahu. Tapi saya tahu ketika tu umur saya 17 tahun. Pertama kali. Waktu bila urut kandang man. Aduh. 17. Jadi pula kan. Masa tu dah up ke belum up gitu. Itulah munculnya 17 dengan saya. Di situ lah. Umur saya 17, jersey pertama saya pakai mewakili Selangor 17. Dan di situ saya dapat tingkatkan prestasi saya. Saya amat berbanyak-banyak terima kasih lah. Saya takkan lupa lah Tan Sri Allahyarham Tan Sri Gani Mihat. Kerana 3 tahun man saya berlatih sendiri man dengan dia man. Mana beruntung lah. Amat beruntung lah dengan Raja Bola. Jadi di situ saya dapat mewakili Selangor, dan 1 tahun tu man, 1 tahun tu juga saya dipanggil wakili pasukan kebangsaan. Cepat sih. Cepat. Dan kebangsaan terus saya pilih nombor 17 juga man. Ambil nombor 17 juga, dan ya betul. sebab tu saya sinonim lah dengan nombor 17. Sinonim dengan nombor 17 tu, dan bermain untuk kebangsaan pun dekat boleh kata 17-18 tahun. Ya, betul. Jadi kalau nak cakapkan anugerah, kecemerlangan dah apa, terlebih banyaklah. Dan betul. yang paling saya bangga di Liga Malaysia 4 kali saya mendapat kasut emas. Ya. Betul. Bersama pemain import ke tak sama, saya banyak dapat Golden Boot. Ya. Betul lah, inilah kelebihan Zainal Abidin Hassan. Kalau orang nak tahu kan, pemain yang orang cakap bermain untuk pasukan Selangor dan negara berumur 17 tahun. Sekarang ni kita nak tengok budak 17 tahun pun belum tentu lagi boleh dapat mencapai kejayaan macam Zainal Abidin. Dia bermain umur 17 tahun, tetapi dia bermain bersama dengan legend-legend negara. Itu kelebihan Zainal Abidin. Betul. Ini pengalaman dia tau. Memang dia akan ingat sampai bila-bila. Betul Cik Mat? Betul. Lepas tu banyak ini. Cerita Cik. Cerita. Sebab tadi kandang dah up kan. Okay, cerita lain pula.
Main Selangor tahun pertama final. Okey. Tahun kedua final. Tahun ketiga final. Lepas tu 3 tahun straight. 3 tahun straight man. Masa Okey. tu masa tu tim Selangor. Selangor memang. Kira Barcelona. Okey. Lepas tu saya dapat offer Right. pergi offer ke negeri Pahang. Okey. Orang pertama saya jumpa Allahyarham Muqtadari sebab dia adalah macam abang kepada saya. Okey. Dia banyak bila saya dalam Selangor man, dia mengambil tanggungjawab seperti Tan Sri Gani Minat, arwah Tan Sri Gani Minat mengajar saya. Di luar dan dalam padang, di luar di dalam padang. Jadi bila saya mendapat tawaran ke Pahang, saya memberitahu arwah, dia marah lah. Dia kata buat apa nak pergi kan. Habis man duduk Selangor tahun tempian tahun kan. Jadi makna main tu seronok. Kita nak cari challenge yang baru. Tapi itu adalah satu seruan suruh saya keluar man. Sebab apabila saya keluar pada Selangor, hari pertama saya berlatih dengan pasukan Pahang tahun 83, 15 minit je man. Saya main defender, full back. Saya main defend 15 minit. Coach orang putih man, dia berhenti, dia panggil saya man, dia maki saya maksimum. Dia cakap, what the heck you are playing. Dia kata, kenapa dia ni apa hal dia marah? Sebab saya dapat bola, saya buat naik atas. Saya buat naik. Rupanya dia kata saya bukan defender. Dia kata saya ciri-ciri seorang striker. Jadi di situlah bermulanya dengan jadi striker. Dengan perkenannya Duli Yang Amat Mulia Tuanku Agong masa tu Presiden Bola Sepak Pahang. Selepas berbincang dengan jurulatih, setuju tukar posisi saya. Jadi man, saya fikir balik man, kenapa dia nampak saya sebagai seorang striker? Main ingat balik apa saya cerita awal. Siapa ajar saya? Raja Bola. Arwah Mokhtar. Jadi saya dapat benda ni daripada diorang sebagai ciri-ciri sebagai seorang. Dua-dua ni striker. Jadi itu saya tak nafikan. Betul. Jadi tahun pertama man saya main Pahang, selepas 7 game dah lepas, saya main striker. Itulah tahun pertama saya ambil Golden Boot. Meremang. Betul? Tukar je. Terus season tu Golden Boot. Jadi saya hormat Frank Lott, nama coach tu man. Frank Lott. Makna dia mempunyai dia nampak lah, dia tahu nilai pemain lah. Tapi mana waktu pukul berapa saya training? 12.30 hari, pukul 2 seorang-seorang. Sebab dia nak tukarkan saya tu. Dia tak nak buat tu di dalam latihan pasukan Pahang sebab itu adalah team training. Team training. Saya kena training individu. So dia tunjuk saya positioning. Itu je man. Selama 2 minggu je man. Saya kata man. Lepas tu man, dalam game yang ke-9 saya main. Saya ingat lagi. Game yang ke-9 saya main. Partner saya masa tu Yunus Alif, Hamidun Abdullah. First game saya main Tuanku Agong di London. Saya ingat lagi. Tuanku Agong di London. Habis je game dia telefon. Siapa menang? Dia orang bercakap, Pahang menang Tuanku. Berapa? 4-1 dengan Terengganu. Siapa skor? Zainal 3. Terkejut. Tuanku, ya betul. Itulah permulaan. First game saya main, saya dapat jaring 3 gol dan seterusnya man sampai saya ambil kasut emas. Dan juga tahun itulah tahun pertama Pahang menjadi juara. Mana? Lawan Selangor final. Selangor tu slow sikit. arwah tim saya semua arwah Mokhtar semua dalam padang kan. So saya lawan bertentang diorang di final dan bertemu Selangor di final tahun 83 tu. Dan Pahang menjadi juara buat pertama kali dan saya menjaringkan gol yang kedua. Perlawanan akhir tu. Lepas dan seterusnya Pahang pun satu pasukan yang mantap. 84 jumpa lagi man final Selangor. Jumpa lagi sekali. Pegang bola aja satu stadium. Biasa man. Biasa sebab, dan tahun tu kami tewas pula dengan Selangor tahun 84 tu. Jadi di situ man saya dapat saya beruntung man sebab saya bermain di kalangan
pemain-pemain yang terbaik kan masa tu Betul. Sebab dengan umur saya yang muda, yang pentingnya kemahuan kita kena ambil man benda-benda yang baik daripada mereka. Keinginan orang. Betul, keinginan tu. Macam saya cakap tadi 17 tahun, saya mewakili Malaysia. Saya first Malaysia Cup Merdeka Tournament final saya main. Umur 17 tahun. Main nangis man. Air mata dengan peluh dah tak tahu. sebab depan Syukur Bakri, tengah Santok Shin-an, belakang masa tu Cha Chi Kiong. Okey. Jamal Nasir ni yang jadi bahan kita lah yang umur 17 tahun. Orang lain salah pun kita kena. Tapi di situlah saya amat-amat beruntung Aman. Dapat bermain dengan pemain yang mereka. Sebelumlah saya kenal abang awak. Sebelum sampai itu ke episod 1. Episod 1 lah. Sekejap lagi kita masuk episod 2. Okey, cuma satu Cip, saya tertarik lah Cip memang tak dinafikan lah. Hingga sekarang kan, Cip memang kalau dalam rekod ni memang terbaik lah dalam Malaysia ni kan. Dan tak dinafikan daripada segi Malaysia ke, segi apa pun, Liga ke kan, memang seorang pemain yang memang suka dicari ganti lah. Cuma saya nak tanya, bila Cip cakap tadi training pukul 12 tengah hari tu Cip training kan, okey betul kan, ada ke pemain sekarang buat latihan macam tu? Tak ada, maksud saya dia tak ada tumpu dekat tim untuk dia punya kemajuan diri dia. Ada tak pemain-pemain sekarang buat extra macam tu? Saya banyak dia punya berlainannya. Okey, kita ambil zaman kita dulu, kita sekolah dan kita kerja. Tapi yang penting ada diri kita man. Diri kita sendiri, sebab itu amat penting. Kerana kita seperti bawa kereta. Mana kita belajar bawa kereta. Reverse parking, side parking, macam-macam parking. Kita belajar tu sekali je man. Lepas tu 10 tahun man tak bawa kereta, man boleh tak parking tu lagi? Memang boleh man. Sebab kita dah belajar basic. Jadi bagi saya sama dengan bola. Kalau masa kita muda, umur kita macam apa yang saya lalui dan saya buat, bukan saya je, ramai lagi saya boleh cerita. Tapi banyak pemain-pemain dulu. Kalau itu kita ada man, umur kita 60 pun kita boleh kontrol bola lagi man. Itu amat penting. Jadi asas. Jadi jurulatih, macam saya cakap tadi, kenapa saya berlatih seorang? Kerana jurulatih tak boleh ajar saya seorang di waktu training. Jadi dia memberitahu saya, awak nak bagus, awak latih ni. So jadi berlatih sendiri amatlah penting. Tapi itulah, minta maaf saya nak sebut, kurang saya nampak di waktu sekarang. Mengambil masa berapa minit bersendirian. Masa saya jurulatih man, saya selalu cakap budak-budak, cuba awak kira satu hari awak berlatih bersendirian sebelum latihan mula 15 minit satu hari, awak kali dengan 1 minggu, awak kali dengan 1 bulan, 3 tahun. Kalau apa yang awak latih tu tak improve, bermakna awak banap lah. Kan? Bermakna maksud saya, kalau awak tangan kanan, tiap-tiap hari awak belajar tulis tangan kiri, takkan 5 tahun awak tak boleh tulis tangan kiri. Betul. Jadi maksud saya di situ, kalau tak improve juga kira bengap lah. Jadi bermakna akan improvement. Akan improve. Jadi ini bukan datang daripada jurulatih, ini sendiri yang betul. Sebab kalau kita nak berjaya pun kita sendiri kena usaha. Betul. Kan? Cuma jurulatih ni dia guide kita aja. Dia memberi kita motivate untuk kita lebih berjaya kan. Tetapi sekarang lebih senang kerana profesional. Profesional. Jadi sekarang ni adalah nampak persendirian tu, latihan tu memang ada, tapi kalau boleh biarlah lebih ramai mengikuti latihan bersendirian. Okey Cip, ini soalan nak tanya Cip ni consider total players semua tempat Cip dah main kan. Goalkeeper masih kecil goalkeeper pun nak juga, cukup-cukup lah bagilah orang lain. Okey, defender pun Cip kan, flanker pun Cip, striker pun Cip kan. Nampak kelebihan Cip ni kan, saya pun tak boleh nak cakap kali ni boleh kata ambil semualah je kan, senang ambil semua lah kan.
Saya jadi macam apa aku nak bercakap ni kan. Sebab saya dah bersama dengan Chip, saya tahu kelebihan dia. Dia ni semua tempat dia boleh main. Saya pernah bermain, ingat Piala Tiger Chip Ya, betul. Chip bermain sebagai defender tau. Saya main striker. Chip defender. Dia dapat most value players tau untuk tournament tu Piala Tiger di Singapura Chip MVP. MVP. Most valuable player. Chip dapat di Singapura. Nampak, itu baru main defender tu. Kalau main striker kan, goalkeeper pun dia nak. Tak apalah, bagi dah semua kat dia kan. Okey Chip, lagi satu Chip Chip ni sebenarnya keturunan daripada mana ni? Kalau nak ikut keturunan kena tukar bahasa man. Oh, tukar bahasa You know where I come from? Alamak. Alamak. Oh, now you speak London Taklah, apa yang saya ketahui daripada keluarga saya. Salah silah lah ni peminat. Salah silah. Apa yang saya ketahui daripada keluarga saya, memang ada darah campuran sedikit lah. Batu mata biru man. Betul. Saya tahu memang mix pun. Chip memang mix. Zainal Abidin, tengok dia dah tahu dia mix daripada adik-adik saya, mak saya memang ada cerita, memang ayah saya memang ada darah Arabik sikit. Oh, patut Chip macam Arab lagi. Betul. Ada darah Arabik sikit kan. Betul. Kalau cari saudara mara Arab mau jadi. Raja Arab. Jadi sebab itulah tubuh badan memang saiz lah. Ada darah campuran sikit. Tapi pure Islam, Muslim. Ya, betul. Bermakna betul lah Chip. Itulah saya pun dah cakap awal lah. Diorang ni terlepas pandang. Sebenarnya naturalisasi punya pemain Chip lah orang pertama. Tak ada lagi orang lain. Chip orang pertama. Saya duk fikir tau. IC Malaysia. Beranak kampung baru IC Malaysia. Yelah, kita duk sibuk-sibuk cari pemain. Lupa Chip daripada dulu dah ada dah. Chip, ceritakanlah sedikit secara ringkas tentang pemain Yunus Alif dan juga Chip punya ni lah partner kan, chemistry Chip ni, Dola Saleh. Cik ceritakan dulu Yunus Alif dululah. Okeylah. Jadi sewaktu saya di Pahang, apabila saya berubah posisi, saya bermain dengan Yunus Alif dan juga Hamidun Abdullah. Di situ, dan mereka banyak membantu saya. Mereka membuat semua kerja larian, membuat kerja untuk memudahkan saya. Sebab tu saya dapat banyak menjaringkan gol waktu bermain bersama Yunus dan juga Hamidun. Jadi selepas itu saya ingin membalas jasa man. Saya ingin membalas jasa Tan Sri Gani, Allahyarham Tan Sri Gani Mihat, dan juga arwah Mokhtar. Saya berniat dalam hati, saya mesti nak main dengan dia sebelum dia bersara. Sebab masa saya bermain dengan dia di Selangor, saya bermain sebagai seorang defender. Dan sekarang saya dah bermain sebagai seorang striker, dan saya ingin pulang ke Selangor. Buat seketika saya ingin berganding dengan arwah Mokhtar. Jadi saya pun balik Selangor kan. Tahun berapa? 86 saya balik Selangor. Dulu kita dia main, sekarang orang panggil, dulu top striker, backup striker. Sekarang tak ada, sekarang dah modern man. Player main nombor 9, nombor 10. Jadi nombor 9 main top, nombor 10 main belakang. Jadi saya cakap dengan arwah Mokhtar, abang duduk depan. Biar saya lari-lari. Tak, kau duduk depan. Oh, dia pula seru. Saya pun gauk kepala. Biar betul lah bang Mokhtar suruh aku duduk depan, dia lari. Betul man. Cakap bang, tak apa bang, kau duduk depan. Man, saya duduk depan man. Awak tak percaya man. Satu game 3 gol. Lawan Brunei menang 6, saya skor 5. Naik 2 man. Memang Chip tunggu je lah. Ya man. Arwah setting je lah. 86. Sap soi man 86 man. Sampai saya meletup satu Asia. Saya terkejut dah. Dia suruh main di depan, dia buat kerja semua man. Pong, bagi saya bola dalam net. Pong, bagi bola. Saya telah membuat rekod
tahun 86 saya buat rekod jaringan gol terbanyak. Jadi seterusnya ambil Piala Malaysia tahun 86 teman. Jadi di situ saya rasa puas hati Aman. Dapat bermain dengan Dapat bermain dan sampai hari ni saya pelik dia suruh saya main top man. Jadi dia sungguh seorang pemain yang berpengalaman dan mahir, dia tahu apa dia nak buat untuk saya. Mana dia memudahkan kerja Chip lah. Tiap game man saya skor, tiap game saya skor, tiap game sampailah ambil Piala Malaysia. Pemain macam tu lah kita nak ni. Habis tu masuk tahun 87 arwah beritahu kat saya, abang dah penat. Okey, dia beritahu dia beritahu abang dah penat, kau kena cari partner baru. Okay. Saya cakap, alamak bang, cari partner, kau cari, tapi abang boleh bantu. Kau tahu siapa? Awak nampak nombor 9 Johor Bahru, tim Johor. Okey. Itu memang saya cakap dalam idaman saya juga. Okay. So beritahu pengurusan pun macam how we fight kan dapat dolar salih. Arwah Mokhtar introduce pada saya pun berkenan. Management pun ni Abang Lan Mazlan Harun. Okey. Terus dapat bawa dolar salih. Itu yang dolar datang ke Selangor tu. Dolar datang ke Selangor, 2 striker. So saya main, dolar main, Arwah Mokhtar duduk bench. Okey. Sebab Arwah Mokhtar dah surrender. Dia dah surrender. Dah. So kita main. Ada satu ketika tu kan, lawan Brunei ke Sarawak kan, pum chance, dolar miss, saya miss, dolar miss, saya miss. Okay. 10 minit nak habis. Masa tu coach manager Abang Lan Harun, coach Chandran, dia tukar saya ke dolar, saya tak ingat. Masuk Arwah Mokhtar masuk, skor 1 gol, menang 1. Kita orang keluar tutup buka. Masuk 10 minit skor. Kita orang ni dah main dalam 80 minit dah berdua. Skor. Jadi tak dinafilah, itu seorang pemain yang terhebat di Malaysia dan hingga hari ini dan tak ada tak ada ganti lah. Sampailah munculnya AA19. Adalah ciri-ciri jauh kan? Jauh. Tapi saya tak nafikan, bukan kata jauh man. Saya campur awak, campur dolar pun jauh lagi bang. Kita 3 campur pun, sebab saya pernah lawan Piala Selangor ni dah masuk Champions League, Asian Champions League Club ni dah lama kan. Saya lawan tim daripada Vietnam ke Hong Kong. Arwah Mokhtar dapat bola, dia kontrol bola kat depan kaki dia kan, saya pun defend depan dia, saya pun lari man, saya lari, saya lari teman, dia tolak man, saya one by one dengan keeper, dia tak pas man, bola kat kaki dia, dia angkat je kaki dia, rembat bola dalam net, saya, semua orang peluk dia, saya berdiri kat situ man. Apa yang kau buat? Macam mana kau tenang bola tu? Dia punya power, punya power man. Tak ada step man. Bola, saya terkejut man. Semua orang man, semua peluk dia man. Saya seorang tak peluk man. Asal terkejut lah. Lepas tu kat padang bang, ajar bang. Rupanya man kekuatan kaki dia man. Super player. Jadi saya beruntung man. Betul. Saya amat beruntung. Dolar pun amat beruntung. Kita dapat di bawah jagaan ataupun latihan daripada seorang yang begitu terbaik lah. Jadi dan selepas seterusnya 88, 89 Arwah Mokhtar pun angkat bendera putih, saya dengan dolar teruskan lah. Dan bermula lah dolar salib Zainal Abidin punya era. Okey, Cip, dalam masa sama tu kan, kita nak tahulah masa era kira tim Pahang ni kira dream team lah di mana 3 serangkai ni top dalam ASEAN ni kan, Dola, Chip dan Fandi Ahmad. Macam mana gabungan orang cakap tiga-tiga ni legend lah. Macam mana masa tu, Cip?
Ni Siapa yang main depan, siapa main kiri, siapa main kanan ke memang berpusing je semua. ini bukan kelakar lah man, tapi kenyataan lah. Okey. Ini patutlah apa yang saya cakap ni mesti diambil sebagai contoh. Okey. Tahun tu man 1991. Alright. Saya ingat lagi yang Amat Mulia Tengku Muda Pahang take over. Take over tim Pahang. Membuat tim Pahang. Oh man, awak tengok line up man. Saya, Dola, Fandi, Sundramuthi, Shebi. Ya, ramai lagi datang. Kira dream team lah ni. Memang dream team man. Kan? Belum main orang dah cakap menang, belum main dah cakap menang. Benyos man. Benyos. Jadi ayat dia di sini bermaknanya berapa bagus pemain tu man, kalau tak ada serasi man, tak boleh. Tahun pertama man, semua orang dah cakap semua cup pergi cup Pahang. Champion lah. Champion. Okay. Satu cup tak ada man. Satu cup Tak ada. jadi lah. Maksimum kita kena kutuk. Tapi yang Amat Mulia Tengku Muda cakap apa man, tahun pertama aku tak dapat cup tak apa, dan dia tak berharap. Dia nak dapatkan kombinasi tim ni. Masuk 92 man. Ni cup, cuma ada cup lagi man. ada cup lagi. Tak ada. Bawa kau ni. Masuk 92 man. Meletup lah. Semua ambil man. Jadi keserasian tu man. Betul. Penting. Bukan atas nama pemain star-star. Jadi 1 tahun man. Tapi 91 man kita orang kena kutuk maksimum man. Sebab saya pertama kali bermain dengan Fandi, Dola pertama kali main dengan Fandi, pertama kali main dengan Sundramuthi, mendiang Shebi. Jadi di situ selepas 1 tahun tu kan, yang Amat Mulia Tengku Muda ni ball of knowledge dia tinggi man. Itu saya salute dia. Memang tinggi. Okey, tampal sini. 92 man. Away game ada masa tu ada berapa belas tim. 11 menang, 2 seri. Away game. Maknanya Tak kalah lah. Tak kalah lah man. Maknanya League Cup, away game awak dah menang 11, makna tutup mata ambil Tutup mata ya, ambil League Cup. Kan? Piala Malaysia. Kan? Piala FA masa tu man. Tampau lah. Tim tu solid man, dan tim tu dah solid. Kekuatan tu man, sampai lepas 93 Fandi balik Singapura, tinggalkan lagi berapa saya seterusnya man sampai 96 tak salah saya, 97 Pahang masuk final. Jadi ini amat penting. Betul. Selepas dah kukuh, tutup mata je man, tim tu jalan sendiri. Jadi pasukan tu man berakhir hingga 1997. Combination tu lah. Tapi saya selepas beberapa tahun tu saya pulang balik ke Selangor. Jadi bermain dengan pemain-pemain terbaik, memang bunyi dia sedap man. Tapi pressure dia tinggi. Betul. Sebab expectation tinggi. So di dalam bola sepak adalah teamwork. Jadi kalau saya ada Fandi pun tak membantu saya ada Dola pun tak membantu saya tak membantu, tak boleh. Jadi kita bertiga ni meneruskan kombinasi kita bersama pemain-pemain lain selepas gagal tahun pertama, dan alhamdulillah lah man. Maksudnya apa yang Cip cerita ni, walaupun ada star player ramai dalam padang, belum tentu boleh dapat cup. Sebenarnya dia kena ambil masa lah, combination tu kan. Nak faham antara pemain tu kan. Ya, betul. So tahun kedua tu tampau habis lah. Tahun tu saya dah kenal awak. Dan saya tengok sana saya dah tahu memang man lari. Saya toleh je saya bagi. Sebenarnya keserasian, kombinasi, betul. Dan saya dah tahu apa man suka, apa man nak. Sama juga Fandi pun dah tahu kan. Lepas tu tahun kedua Fandi cakap Zainal, Dola duduk atas, dia main belakang. Sama juga apa yang Rahmat Mokhtar cakap. Dan dia janji dengan saya tahun 92 tu, aku nak kau ambil kasut emas, kau duduk atas. Betul man. 92 sapu lagi kasut emas man. Kau nak kasut emas? Cuma ada. Tak, saya pun ada. Banjir. Saya punya belayar kat Sungai Langan tau. Inilah pengalaman seorang legend bermain. Bukan calang-calang dia bermain Cip ni dia bermain dengan Fandi, Arwah Mokhtar,
Semua yang kira Dola Saleh kan, yang pemain-pemain lama lagi, kalau nak sebut terlalu panjang lah. Mana pengalaman dia memang macam Dola katalah, level tinggi lah kan, memang level tinggi lah. So kita kena akui kan, sampai sekarang kita masih lagi tercari-cari penyerang utama negara. Apa pandangan Cik? Tak lebih gitu. Boleh tambah lagi? Tambah? Lepas tu masuk turn saya lah pula. Aha. Azman Anan meletup. Saya dengan Dola ni berbelas tahun penyerang kembar. Jadi ingat yang mana? Betul. First tournament kita main Singapore. Ya. Okay, Azman Anan masuk. Jadi saya rasa salah orang kena berundur. Mana nak bagi ruang, dan saya dengan Dola cakap, kita dah ada striker baru. So jadi di situ saya lebih pengalaman, dan saya mempunyai pengalaman sebagai pemain defender. Saya turun bermain sebagai pemain tahanan. Dola dengan Azman bermain bersama. Jadi di situ kita saya dan Dola nampak Azman adalah bakal mengambil alih tempat penyerang sensasi negara. Jadi memang betul Man cakap, kami selalu banyak menasihati Azman, sebab kami akan retire, kami terus nak ke stadium nak melihat seorang pemain striker yang bertaraf tinggi mengganti saya dan Dola. Jadi alhamdulillah lahirlah seorang lagi striker selepas era saya, iaitu Azman Anan. Tak, betul. Pengalaman saya bermain dengan Cip ni kan, saya ingat saya menjadikan gol terpantas di Jakarta Raya. Lawan Korea je lawan Korea. Start aja, whistle tiup aja, Cip dribble 3 orang tak silap saya. 3 ke 4 orang defend Korea, tinggal dia juluk kat saya je. Betul. Untuk tournament tu kita champion, dan saya menjadikan gol terpantas. Hasil daripada Cip lah yang dia belajar kan. Masa tu saya muda. Dia jadi pengalaman. Dia main belakang saya. Start dia dribble ni. 3-4 orang dia dribble, dia dorong dekat saya. Dah one by one dengan keeper Cip kan. Game tu. Cip ingat tak game tu kan? Saya pula main atas tu sebab Dola injured. Dola tak datang, Dola tak ikut. Jadi kita jadi partner masa tu. Jadi pengalaman yang saya pelajari, apa yang dikatakan oleh arwah Mokhtar, bila saya Azman lahir, saya pun fikir balik, Man main atas. Man main atas, biasa main belakang. So jadi di situ berhasil. Ketika itu final Piala Jakarta Raya. Dia sama seperti Pesta Bola Merdeka. Betul. So kita main di Jakarta. Selepas kita menang dengan Australia. Saya ingat lagi Kemudian cakap, kalau lawan Australia kita kalah 3-0, kita menang. Sekali mendiang C, what you talking? We win tonight. Dia kata apa man? Kalau menang, dia minum air dalam kasut. Malam tu kita lawan, ingat? Betul. Malam tu kita lawan dengan Australia, kita beat Australia 1-0. Australia prepare untuk pergi Piala Dunia. World Cup. Ya. Betul. Itulah memang dia turun full squad. Memang full squad. Untuk tournament Jakarta Raya tu dia turun full squad. Allen Davidson, Scott, Alistair main, Abbas main. Betul. Dah prepare untuk World Cup ni team. Jadi pasukan Malaysia mengalahkan mereka 1-0, dan final kita jumpa Korea. First few minute saya dapat bola, saya melorong kepada Azman, kita leading 1. Lepas tu second half, lepas dapat 1, pasukan Korea belum settle down. Lee Ki Hong, betul. Lee Ki Hong menjaringkan gol kedua daripada tendangan corner. Saya ingat lagi sebab Lee Ki Hong 6 kaki 2-3 inci corner. Lepas itulah 2 gol. Kita skor half time, second half kita 10-10 di tengah. Macam jet tebuan dia datang macam. Betul. Ingat? Betul. Korea ada berapa pemain World Cup dia tau yang datang main untuk tournament tu. Dia attack kita. Kita macam tembok besi lah Cik. Itulah saya pertama kali menjuarai Samaman Piala Jakarta Raya 2-0.
Jakarta Raya ni kira macam pesta bola merdeka lah. Tapi masa tu tournament yang kita main ni semua tim yang turun kira utama ya. Kita banyak untung sebab ada empat tournament yang tersohor dan yang terbaik, iaitu Malaysia Merdeka Tournament, Okey. Thailand Kings Cup, Kings Cup ya, betul, Kings Cup. Indonesia Jakarta Raya, dan Korea President Cup. President Cup. Ingat kan? Ya, betul. Cuma kita selalu ketinggalan Kirin Cup di Jepun. Ya. Itu kadang-kadang kita pergi, kadang-kadang kita tak pergi. Tapi empat ni Selalu kita, selalu. ini major tournament yang harus Tim kita Malaysia main. pergi lah. Betul. Betul. Itu ya yang masa tu kita dapat banyak pengalaman Ya, sebab betul. kita lawan dengan quality player kan. Korea, Arab Saudi, Iraq, Iran, betul. Jepun, Thailand, Vietnam, semua first team lah. Di situ memang satu tournament yang baik lah untuk international level. Okey, kepada peminat-peminat, kalau nak tahu, ni soalan orang ramai yang tak tahu. Sebenarnya Chip ni pernah ditawar oleh beberapa kelab daripada Arab dan juga beberapa kelab lagi kan, masa era dia. Tapi kenapa Chip tak pergi masa tu Chip? Itu satu cerita yang saya simpan dalam hati saya. Mungkin ramai yang tak tahu kan. Ni sekarang orang nak tahu ni. Kira betul. Betul lah soalan saya, nampak tu kan. Peminat at least dia tahu lah. Kenapa Chip tak pergi? Saya pun tertanya-tanya. Sebab Chip sebab yalah pemain naturalisasi kan. Kenapa tak pergi? tak boleh naturalisasi dua negara. Okay. Tahun pertama saya mendapat tawaran 83. Ketika itu pra Piala Dunia, Malaysia lawan Saudi Arabia di sini. Okey. Raja-raja di Saudi Arabia, mereka memiliki pasukan masing-masing di sana. Masa tu saya ingat lagi. Saya rasa Man kenal nama, tapi mungkin Man tak pernah tengok nama dia. Pili of the Desert. Maknanya Pili, pemain terbaik dunia, berada di Saudi Arabia. Nama dia Majid Abdullah, kelas player. Majid Abdullah. Yes. Tahu. So dia bermain untuk Saudi Arabia, saya bermain untuk Malaysia. Main di Stadium Merdeka First League. Jadi secara langsung di seluruh Saudi. Jadi di situ pasukan Malaysia menewas Saudi Arabia di pra Piala Dunia. 3-1 dan saya menjaringkan gol. Dan saya bermain begitu baik man. Jadi selepas tu return leg main di Riyadh lah. Di Riyadh. Okey. Bila di sana saya sampai, pegawai-pegawai kelab bola sepak Arab Saudi jumpa saya, dan di situ saya mendapat tawaran yang pertama. Okey. Jadi kita datang daripada bandar raya. Di situ saya duduk 4 hari man. Duduk 4 hari, tak ada tengok orang pakai jeans, pakai t-shirt. Okey. Semua pakai jubah. Masa tu lah, tahun tu lah. Tahun tu. Di Riyadh semua pakai tu. Jadi saya rasa bukan pasal keadaan tu. Jadi saya rasa saya tak ready lagi. Tak ready. Dan juga tak ada orang yang dorong. Betul. Okey. Jadi saya pun mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Saya balik. Okey. Saya balik, saya tak nak bermain sana. Okey. Tetapi man, itu yang pertama lah. Jadi kalau balik aku jadi imam masjid negara. Duduk Riyadh kan. Jadi saya rasa saya tak ready untuk bermain di sana. Saya balik, dan juga mungkin tak ada dorongan. Saya pulang dan mereka menghantar tiket di rumah saya. Bila masa saja saya dah ready, tu saya pergi. Saya dah sampai rumah kampung baru, makan nasi lemak, duduk rumah je lah man. Jadi memang tak ada lah. Saya tak pergi lagi. Saya masa tu saya seronok lagi bermain Selangor. Bermain di sini lah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua di Ipswich. Ya. Ipswich main English League.
English. Jadi pasukan Malaysia berlatih di sana. Di bawah jurulatih Frank Lord dan juga pengurus Heil Hitler. Tahu siapa? Siapa? Datuk Bakar Daud. Oh, okey. Misal dia dengan Hitler sama kan. Datuk Bakar Daud di sana. Jadi perlawanan persahabatan Malaysia lawan Ipswich. 6 orang pemain England bermain untuk Ipswich. Saya ingat lagi masa tu Paul Marina, Russell Hosman, semua ada di situ. Jadi main lawan Ipswich. Datuk Sosian sebagai ketua kita, ada Mugam semua ada. Jadi di perlawanan itu saya tak main, kaki saya sakit. Okey. Saya sakit, tetapi doktor daripada Ipswich membuat sesuatu strapping yang saya tak pernah lihat. Dia panggil tu ankle lock. Jadi ankle saya tak bergerak. Okay. So strapping tu boleh membuatkan saya bermain. Jadi tetapi saya tak mula. 30 minit ke 20 minit sebelum perlawanan itu tamat, dia panggil saya Michael. Dia nak sebut nama saya susah, Zainal. Saya ingat lagi. Oh, panggil Michael lah. Sebab dia tengok Michael Jackson. Ya, rambut masa tu ada rambut. Masa tu rambut saya Masa tu ujung satu batu saya dah nampak dah. Betul. Kan? Lepas tu, Michael, are you ready? Yes, coach. Okay, come. Masuk man. Potong, lari, beach. Last 3 minit Syian bagi satu bola. Belakang defender saya bawa lari, take shot luar box, meletup masuk. Malaysia beat Ipswich 1-0. Tahun tu Tahun tu 84. Di Ipswich. Jadi umur saya 84. Kalkulator dia. Buat kalkulator dia buat sini kan. Banyak lah kalkulator lah kan. 84 21 tahun. 21 tahun man. Jadi besok tu pegawai orang datang. Okey. Borak-borak bincang-bincang. Saya ingat lagi. Datuk, okey. Habis ni kau datang balik sini, dia cakap. Oh, dia suruh Tapi man dulu saya cakap buat apa? Dia cakap kelab ni nak engkau. Dia nak engkau. Dia nanti. Jadi lepas tu bincang. Tapi jadi apprentice man. Dulu apprentice, saya ingat lagi. Lepas tu saya tanya dia, apprentice ni apa? Senior team training, awak kena jadi ball picker. Okey. Awak training dulu. Habis awak training, awak kena tunggu senior team training. Lepas tu habis diorang training, diorang boot semua diorang tinggal. Kita yang kena angkat, kita yang kena basuh, kita kena, itu nama apprentice. Apprentice Okey. Mana aku dah main Malaysia lah man. Legend kat Malaysia man. Nak kena buat gitu kan. Tapi man, satu kerugian besar. Yalah. Tak ada orang dorong man. Betul. Patutnya saya pergi. Itu satu kerugian lah. Kan dia patut dari situ dah belajar. Tapi masa tu saya fikir aku dah main Malaysia ni. Jadi saya tak nak, saya tolak untuk menjadi apprentice di Ipswich. Tidak EPL lu ini. Saya tanyalah Dola Merdeka Tournament. Okey. Swansea City datang main kat sini. Saya dengan Dola masa tu man 80. Memang tengah meletup lah tu. Tengah meletup. Oh, main. Besok habis je tournament, 3 hari tiket siap. Saya Dola untuk pergi trial kat sana. Di Swansea. Okey. First division masa tu Swansea, saya ingat lagi. Okey. Almarhum Paduka Ayanda Sultan Mahang. Arrange kan semua. Okey, pergi trial. Tiket semua dah ada, flight malam kan. Flight malam. Kau pergi? Nak pergi? Tak pergi? Tak payah pergi. Tu lah. Pergi lah man. Ni 3 benda yang saya takkan lupa. Yang pertama, ialah masa tu kita belum profesional. Betul. Kita belum profesional, tak ada orang. Masa tu semi pro. Tak ada orang dorong lah. Saya ingat lagi, tanyalah Dola masa tu. Kalau tidak man berasa juga main EPL lah. Bukan senang lah. Tapi walaupun tak main EPL kan, level chip dengan Dola ni dah memang level EPL lah.
Maksud saya bukan label dah label tinggi sebenarnya. Kalau tak tinggi takkan kelab EPL nak ambil. Saya nak panggil untuk percubaan kan. Itulah salah satu kejayaan lah bagi saya kan. Itu saya tak nafikan Aman kerana okeylah, kelebihan saya, kelebihan Dola. Lepas tu dicantumkan lagi. Oh, memang sebab tu saya cakap chemistry saya dengan Dola ni masa bermain lah sebab kami sangat akrab. Masa bermain tu dah tahu Aman bau dia ke, bunyi dia ke, kan saya dah tahu dia ada di situ. Jadi amat penting lah. Jadi bila dua ni dicantum memang Aman, oh bila kita lawan Saudi Arabia, kita lawan Korea, saya dengan Dola ni dah macam orang salah dia orang bantai Aman, dua orang ni. Dua ni dia mesti jaga. Jadi di situlah kebanggaan lah. Pasukan kebangsaan mempunyai angkat baku sendiri, mempunyai striker. Saya dengan Dola selepas era Muqtadari. Tak, betul. Apa yang Cip ceritakan ni adalah benda yang betul. Era dia Zainal Dola, Dola Zainal. Memang bukan terkenal dekat Malaysia je, boleh katakan Asia. Sebab apa? Setiap kali gandingan ni, dua orang ni memang jadi gerun. Pasukan-pasukan Asia Tenggara dia gerun. Sebab apa? Mempunyai dua pemain yang mempunyai kualiti dan mempunyai kelebihan masing-masing. Ini adalah fakta. Ini kita cerita pengalaman dan kenangan, memori sebenarnya. Bukan kat baku sendiri. Bukan. Tak. Kalau Cip cerita tu saya memang hargai sebab saya yang tengok Cip. Zaman tu saya tengok, saya tahu, dan saya pernah bermain dengan Cip. Saya tahu kelebihan Cip dan kelebihan Dola Saleh. Memang susah nak cari. Kalau saya cakap, nanti orang cakap, alah cerita lama. Bukan masalah cerita lama. Kita cerita ni adalah kenangan. Takkan dah tak ada nanti baru kita nak cerita. Kita nak cerita kenangan. Masa tengah hidup ni, living legendary apa kan. Inilah masa dia. Dan itulah tujuan saya buat benda ni, Cik. Bukan apa. Mengenang kembali dalam masa ramai sama. Orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Dalam masa sama, peminat-peminat pun akan... Peminat dan pemain-pemain yang dengar cerita legend-legend kita ni, dia akan bersemangat untuk mencipta nama kau. Dia akan lebih bersemangat. Oh, macam ini patutlah diorang ni macam gini kan. Maksudnya dia dapatlah tip-tip daripada pemain-pemain lama. Sebab apa? Kita kena akui sekarang ni era baru. Era baru tak apalah kan. Era baru dengan cara era baru yang kita punya konten ni untuk cerita memori, kenangan kita. Kita ceritakan balik. Okeylah. Kalau era baru pun setakat ni kita rasa belum ada lagi lah pemain yang setanding dengan Zainal Abidin lah. Sebab bagi saya scoring goal di Malaysia, pasukan Malaysia dia paling banyak. Dia paling banyak. Ini fakta. Nangis Jip. Tak, ini betul, Jip, ni betul kan. Sebab apa? Awak Google, awak boleh tengok kan. Apa lagu tu? Terkenang di masa dulu. Tak, memang dia pandai nyanyi. Dia pandai nyanyi kan. Ni kelebihan dia. Dia semua boleh lah. Cip, jadi penyanyi lah Cip. Penyanyi kau nak, semua kau nak kan. Okey, tapi itulah cerita kita orang sebenarnya. Cerita Cip sebagai apa orang cakap, mengimbau kenangan. Okay Man. Sembang-sembang juga. Alright. Saya, ramai orang cakap, program Azman best. Saya pun mula ikut, mana nak tekan YouTube nak tengok ni kan. Saya tekan YouTube, tengok kereta racing, tengok terus sekali. Bila siri yang pertama saya tengok, ini rancangan yang bagus. Dan terusnya saya mengikuti. Sebab tu saya telefon awak. Sebab tu Dola cakap, Man salah tu, WW. Dia mesti WWW. Okey. Jadi mana yang saya tertinggal, saya repeat balik. Syahrin Majid, Suku Adan, dan ramai lagi. Jadi tahniah Man. Ni adalah bukan senang nak buat program ni. Contohnya saya pun kata seorang legenda, tapi saya pun belum tahu boleh buat program macam Man buat, mengimbas kembali. So bagi pemain-pemain ataupun pemain-pemain yang baru nak meningkat, ini sedikit sebanyak membantu mereka. Jadi Man, tahniah di dalam rancangan AA19 ni, Azman Anan, dan juga
Man pun ingin mengenalkan produk Man sendiri. Jadi saya rasa selepas orang mengenali Azman Anan dan juga mengetahui masa bola sepak di zaman kita, saya rasa AA jenama AA ni akan meletup kan. InsyaAllah. InsyaAllah, saya doakan. Amin, amin. Lepas ni bawa saya tengok showroom. Ada showroom Ada di bawah. Bawah. Okey. Jual Kita apa? pergi lepas ni. Jual apa? Ha? Jual apa? Kita tengoklah kat bawah. Okey, sampai di sini saja. Okey, kita bersama legend kita Zainal Abidin Hassan. Okey, kepada peminat-peminat jangan lupa. Okey, kali ni tak salah subscribe channel The Azman Adnan. Okey, dan dapatkan barang-barang di www.monyok.com. Okey, nampak kali ni Nampak, 3 kali tiga kali. Alright, cun. Bye bye. Bye. Okey, jom cik terus buat. See you.